Baik, bagi mengulas lanjut mengenai perkembangan politik semasa dan apa implikasi sekiranya pilihan raya umum atau PRU ke-15 dipercepatkan. Sudah bersedia bersama saya di talian Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM dan penganalisis politik. Terima kasih Mujibu sudi bersama saya dalam buletin awal ni jam ini untuk membincangkan mengenai dengan implikasi PRU 15 ini yang diwar-warkan kalau kita nak melihat belanjawan yang dipercepatkan. Adakah Mujibu melihat ini menjadi satu tanda PRU semakin dekat, dan bagi Mujibu sendiri apa atau bila jangkaan PRU? Ya, terima kasih Naila. Saya melihat bahawa belanjawan yang diawalkan ini sebenarnya tidaklah begitu awal. Dia masih lagi dalam tempoh yang ditentukan, iaitu pada Oktober. Tetapi sudah tentulah ia menimbulkan spekulasi kerana 3 minggu awal. Dan tempoh 3 minggu itu adalah satu tempoh yang menimbulkan tanya-tanya mengapa ia perlu diawalkan kalau ia sudah ditetapkan. Dan sudah tentulah spekulasi daripada ini adalah pilihan raya mungkin diawalkan, dan kalau kita membaca mungkin pilihan raya itu akan berlaku dalam tempoh sebulan selepas pembentangan, mungkin dalam bulan 11 ataupun hujung bulan 10 itu. Tapi kita harus melihat ini daripada perspektif yang berbeza. Kalau kita melihat daripada perspektif politik, sudah tentulah ini menguatkan spekulasi bahawa itu dilakukan bagi memastikan pilihan raya boleh dilakukan dengan lebih awal. Tapi dalam masa yang sama juga mungkin kita melihat itu sebagai satu proses biasa, kerana belanjawan seperti mana yang kita faham dia mesti dilakukan kalau sampai waktunya. Tetapi saya bersetuju bahawa kalau dilakukan belanjawan awal dan dilakukan pula pilihan raya selepasnya, kita melihat ini satu proses untuk barangkali tidak membolehkan belanjawan itu dibahaskan dengan baik di parlimen, ya. Dan sudah tentulah pada ketika itu semua ahli parlimen akan lebih memikirkan nasib mereka yang mahu berhadapan dengan pilihan raya. Jadi ini antara polemik-polemik yang boleh berlaku daripada pengumuman belanjawan ini diawalkan. Tapi saya masih lagi melihat bahawa ini barangkali dilakukan memandangkan keadaan semasa yang begitu mendesak Barisan Nasional untuk melakukan sesuatu bagi mengimbangi kembali situasi yang dilihat tidak memihak kepada parti itu selepas apa yang berlaku dengan pemenjaraan Datuk Seri Najib dan juga isu Littoral Combat Ship yang semakin menekan mereka. Pada masa yang sama, Mujibu, bagaimana Mujibu melihat komen atau ulasan Anwar yang dimainkan sebelum ini? Beliau berkata ini menjadi bukti Perdana Menteri menghadapi tekanan dalaman di bawah telunjuk pimpinan UMNO. Ya, saya tidak melihat membuat belanjawan awal itu sebagai bukti satu tekanan, kerana kalau kita melihat isu Perdana Menteri ditekan oleh Barisan Nasional dan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO ini sudah banyak kali berlaku. Lihat bagaimana sebelum Najib dihantar ke penjara, bagaimana mesyuarat tergempar Presiden dan ketua-ketua bahagian, dan juga pertemuan 5 pemimpin tertinggi UMNO di Seri Perdana itu berkali itu sudah menyatakan sendiri bahawa memang ada usaha berterusan untuk mendesak dan menekan Perdana Menteri. Dan tetapi kalau mengatakan bahawa bajet ini dibuat bagi menekan menunjukkan Perdana Menteri tekan, itu saya kurang bersetuju lah, ya. Walaupun saya melihat dalam keadaan semasa ini barangkali Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri harus melihat ini daripada perspektif partinya, kerana kita melihat situasi semasa ini memang tidak berapa positif untuk Barisan Nasional dan UMNO. Jadi kenyataan Datuk Seri Anwar itu barangkali ini bersifat politik semata-mata, ya, walaupun kita tidak nafikan tekanan itu memang wujud, kerana kita jelas melihat dalam UMNO itu sendiri selepas apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib menunjukkan adanya retakan dan juga rift di dalam kepimpinan dan juga kem yang berbeza yang mahu pilihan raya diawalkan dan juga pilihan raya mungkin dilambatkan bagi memastikan kelebihan itu berpihak pada masing-masing. Tapi dalam masa sekarang barangkali isu yang lebih penting itu adalah masa depan UMNO Barisan Nasional itu sendiri, kerana kita lihat keadaan semakin ofensif kepada pembangkang dan Barisan Nasional berada dalam keadaan yang lebih defensif.
Okey, bagaimana pula dengan desakan bersih yang tidak mahu PRU ini dipercepatkan semata-mata untuk selamatkan golongan kleptokrat katanya. Pada masa yang sama kita nak melihat juga cadangan yang dikemukakan bersih ini untuk meneruskan sidang parlimen, iaitu untuk semua parti mewujudkan satu konvensyen perlembagaan atau parlimen berpenggal tetap supaya sidang parlimen ke-14 ketika ini dapat diteruskan sehingga Julai 2023 tahun depan. Pandangan Mujibu. Satu cadangan yang baik kalau Bersih mengemukakan cadangan supaya adanya satu convention ratification yang memastikan kita mendapat satu penggal parlimen yang tetap di mana pilihan raya itu boleh dilakukan dengan mengetahui tempoh tamatnya itu. Saya rasa ini satu yang baik. Tapi kita juga harus melihat daripada perspektif perlembagaan kerana jelas kuasa untuk membubar parlimen itu ada di tangannya di Pertuan Agong setelah diperkenan ataupun disembah oleh Perdana Menteri dan diperkenan oleh Baginda untuk lakukan itu. Ini satu aspek perlembagaan yang saya rasa perlu juga dilihatkan. Tetapi satu cadangan yang baik kerana jelas kalau ada satu tempoh masa yang tetap untuk melakukan pilihan raya dan semua orang tahu bila tempohnya, jadi semua orang boleh fokus. Cuma mengaitkan pilihan raya awal dengan menyelamatkan kleptokrat ini adalah satu satu persepsi sebenarnya, kan. Walaupun mungkin ada kebenarannya, tetapi saya tidak nampak ini sebagai satu justifikasi bagi membolehkan pilihan raya itu diawalkan ataupun dilambatkan, kerana kita tengok desakan-desakan sebegini muncul mengikut keadaan semasa. 2018 dulu ramai yang meminta pilihan raya diawalkan kerana pada ketika itu kelebihan nampaknya ada kepada pembangkang kerana pembangkang berada di dalam situasi yang selesa dan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri itu mengambil keputusan sampai habis sehingga ada dun-dun di negeri itu yang dah terbubar sendiri, parlimen tak terbubar lagi. Dalam keadaan sekarang pula terbalik, kan, mungkin kerana melihat situasi kleptokrat lah ataupun pembangkang masih lagi belum bersatu solid, dan dalam masa yang sama juga mungkin Barisan Nasional mau awal kerana melihat situasi ini akan bertambah buruk kalau dipanjangkan, maka perlu buat pilihan raya awal. Itu saya sebagai penganalisis melihat bahawa ini sesuatu yang bersifat persepsi. Tetapi cadangan yang dikemukakan Bersih itu saya sangat bersetuju kerana jelas kalau kita ada satu tempoh term pada parlimen secara tetap, ini barangkali membolehkan semua orang fokus dan pilihan raya awal atau tidak itu tidak menjadi satu isu dan tidak lagi boleh dipolitikkan.